Antara kaedah yang orang tasawuf selalu sebut ialah mencontohi ataupun berakhlak dengan akhlak Allah. Antara ungkapan yang disebut oleh mereka ialah takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Jadi tuan-tuan, jika difahami secara sepintas lalu, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah itu adalah suatu yang mustahil. Mana mungkin Allah itu yang maha segala-galanya, kita yang lemah dan kurang segala-galanya itu ingin melakukan seperti apa yang Allah Ta'ala lakukan. Namun orang sufi berkeras dengan pandangan itu kerana mereka mengatakan banyak sangat dalil-dalil yang menunjukkan Allah suruh benda macam tu. Misalnya ada satu hadis Nabi, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, innallaha jawadun yuhibbul juda. Allah itu suka memberi dan dia suka sangat-sangat kalau manusia itu memberi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebut, la yazalul abdu fi auni akhi madam la yazalul abdu fi auni rabbih. Hamba itu sentiasa berada dalam bantuan Allah selagi mana dia sentiasa membantu saudara-saudaranya yang lain. Dan dalam bab memberi ni, Allah kata siapa yang memberi, aku akan mudahkan dia, iaitu ayat 7 dalam surah Al-Lail, iaitu bermula daripada ayat 4, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maksudnya Allah minta kita beri je apa yang kita ada, kemudian untuk mempermudahkan proses itu, kata Allah, aku bantulah. Jadi ayat 7 dalam surah Al-Lail itu menjadi asas kepada perbincangan pagi ini, iaitu bila aku beritahu pada kamu aku nak apa, jadi aku mahu kamu, wahai hamba-hamba aku, mu buat je. Lepas mu buat tu, bahaginya itu kerja aku. Itu difahami begitu. Maka terungkaplah hikmah pagi ini, kata Tuan Syekh, laula jamilu sitrihi, kalaulah tidak kerana Allah itu eloknya cover dia, lam yakunu laka ahlan lil kubul, maka pasti tak ada satu pun amalan kita itu akan diterima. Jadi sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang difahami oleh orang sufi, apabila dia menilai amalan kita itu, dia nilainya pada pemboleh ubah yang boleh dibuat. Dia tidak nilai apa yang kita buat itu pada pemboleh ubah yang mustahil. Jadi kadang-kadang kerana kita salah faham tentang Allah, maka kita sering memaksa diri kita ataupun kita mengukur pencapaian kita dengan pemboleh ubah yang mustahil kita capai. Mungkin pada peringkat awal ianya dianggap sebagai satu rangsangan kerana pemboleh ubah yang diberi itu terlalu ideal. Tapi kalau lama tak capai juga, nanti kita akan give up dan putus asa.
Misalnya saya tengok ada beberapa orang perempuan dia makan vitamin E dan C oleh syarikat Shaklee. Hak hitam tu jadi putih. Ada 2-3 orang PA kat fakulti saya tu, bila dia ambil gambar tu nampak putih. Kita tanya dia mau makan gapo, sebab mau ngaku ni satu negeri sama darah aja, tapi putih dulu rasa hitam. Dia pun cakap kat saya, ustaz makan Shaklee, dia betulan jual Shaklee, kita tu belilah tuan-tuan. Saya makan Shaklee ubat yang sama dia makan, sampai sekarang tak putih-putih tuan-tuan. Adik, mula-mula makan tu terinovasi lah ataupun termotivasi lah, makan. Kat dia jual saya pun tak adalah murah juga, kat 100 lebih makan. Masuk 3 tahun tuan-tuan, tak putih juga tuan-tuan. Jadi fahamlah kita bahawa hitam saya tu asli. Maksudnya makan Shaklee pun tak putih. Lepas tu saya pun tengoklah budak perempuan tu kata, jadi kita baru faham orang perempuan ni kalau nak tahu dia putih ke tengok, jangan tengok muka dia, tengok tangan dia. Dia boleh kata gelap pun aku juga, cuma putih tu sebab dia makan Shaklee, dia pakai Fair and Lovely, lepas tu Founder, lepas tu ambil gambar pula pakai kamera video, kamera Mood Beauty 36 klik. Saya pun buat gitu juga, ya handsome juga tuan-tuan. Jadi moral of story-nya ialah bukan nak cerita putih hitam tu. Nak ceritanya ialah apabila seseorang itu berkulit hitam, dia tak mungkin dah jadi putih. Mungkin kalau dia comot, dia jadi bersih. Adalah. Sebab bersih itu sifatnya arid, iaitu ada dan boleh pergi. Kulitnya mati, maka dia makan vitamin, kulitnya segar, itu boleh. Tapi kalau dah negro nak suruh putih, itu adalah mustahil. Melainkan cerita Tamil. Saya pernah tengok hero yang datang kat Malaysia gitu, yang nama apa tu yang hebat dia tu, dia pernah mengorak seorang perempuan heroin cerita Tamil tu. Heroin kata dia tak nak kat lelaki tu sebab hitam. Dia pun berendam dalam susu lah, apa-apa lah, sekali putih, hebat lah dia. Jadi itu kita kira cerita fiction lah, begitu ya. Jadi apa yang saya nak sebut di sini ialah, jika kita sudah berkulit hitam, makanlah apa pun, dengan apa motivasi pun, maka kita tetap hitam. Jadi kalau Allah kata mu nak masuk syurga, mu kena putih, jadi rasanya pemboleh ubah itu sukarlah ataupun mustahil lah nak dicapai. Mu kena masuk syurga dengan syaratnya mu kena handsome. Jadi itu pemboleh ubah yang mustahil untuk dilakukan. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, kadang-kadang ada orang meletakkan pemboleh ubah sebegitu rupa, akhirnya ataupun pada peringkat awalnya mungkin pemboleh ubah yang begitu sukar itu mendorongnya untuk bersungguh-sungguh, tapi lama dia buat, dia tak tercapai pun pada pemboleh ubah yang diletakkan tadi. Lama-lama dia give up, dan Allah Ta'ala tak suka sangat hamba dia tadi menuju pada dia, dan dalam perjalanan itu hamba tadi kecewa dan sebagainya. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak meletakkan pemboleh ubah bagi mengukur pencapaian seorang hamba itu pada perkara yang kita sebut mustahil. Sebaliknya dia letak pemboleh ubah itu pada 2 perkara yang boleh diusahakan. Pertama, Allah Ta'ala letak pemboleh ubah itu pada takwa. Dan dia letak pada takwa. Takwa itu bermaksud apa yang dapat dilakukan oleh manusia dalam lingkungannya. Apa yang dapat dilakukan oleh manusia dalam lingkungan upayanya. Misalnya kalau tuan-tuan tengok ayat Quran berkait dengan takwa,
Allah sebut dua kali berkait dengan pencapaian takwa. Pertama, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan, kalau ayat Quran itu ada satu tu je bab takwa. Letih kita tuan-tuan. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Lepas tu dia berhenti. Lepas tu, buat lah. Untuk benar-benar takwa, tak masuk syurga. Oh, letih tuan-tuan. Letih. Kenapa letih? Sukar sangat. Semua benda, semua keadaan pada setiap masa, kita boleh mencapai takwa level 100. Kita orang tuan-tuan yang mengajar humanities ni, kita orang dah faham kalau pensyarah itu bagi 100 markah dekat student, ada dua kebarangkalian. Pertama, pensyarah tu bengong, ataupun yang kedua, budak tu meniru. Dia tak ada orang boleh 100 tuan-tuan. Kalau pensyarah tu bagi 100, saya akan panggil pensyarah tu, awak tak cukup lagi kau pedagogi, tak kerti kau ngajar. Nanti saya bagi tulis kat situ, pergi kerusuh kat fakulti pendidikan. Sebab pengukuran berasaskan kualiti. Macam mana nak ukur 100? Lainlah ukur menggunakan nombor 1+1 sama 2. Itu 100 lah. Misalnya dia tulis, bincangkan mengenai konsep rahmatan lil alamin. Macam mana 100 awak boleh? Macam mana awak boleh ulas tajuk tu, awak boleh 100? Ada dua kebarangkalian lah. Budak tu jumpa skema, dia jawab betul. Budak tu curi sebab ustaz tadi type soalan dan skema dalam komputer dan tak delete. Budak tu pandai komputer, akses melalui IP address ustaz tu. Boleh lah. Ataupun soalan ustaz tu bodoh sangat, sebut kul huwallah dan kamu akan lulus. Boleh lah kalau soalan macam tu. Jadi tak ada orang boleh dapat 100. Orang mungkin boleh dapat 98. Bukan sebab tu di musim layak 87 tu dah A+. Okey lah kau dapat 90. Sebab dalam transkrip dia tak bubuh markah, dia bubuh grade aja. Jadi cukup dah tu nak masuk syurga tu. Gitulah lebih kurang. Maksudnya orang cerdik pandai semua percaya bahawa tak ada orang dapat 100. Tiba-tiba tuan-tuan nak 100 masuk syurga. Jadi kita berasa tuan-tuan sehat ke tak sehat? Kalau kita panggil khabar ke? 100 tu benda yang mustahil. Tapi bergerak untuk dapat 100 tu tak apa. Tapi nak letak satu benda tu 100. Siapa berani angkat tangan pagi ni dia pernah semayang daripada takbir sampai salam khusyuk? Senyum belaka tu tak berani tu. Maksudnya betul tu. Okey lah. Mana ada orang khusyuk dari takbir sampai salam. Jadi bila realiti kita tak khusyuk dari takbir sampai salam, maka itu masalah. Tapi ada jalan penyelesaian dia. Ada jalan penyelesaian supaya kita dapat markah penuh, iaitu kita sembahyang Jumaat. Jadi dengan sebab sembahyang Jumaat, Allah tidak ukur secara individu, dia hukum ataupun dia nilai secara kumulatif dan kolektif. Boleh 100, tapi 100 bukan seorang. 100 Jumaat belaka, demo tu lupa sana, orang tu ingat kat situ. Jadi kan selalu dibuat perumpamaan seperti kertas satu rim. Setiap kertas tu ada je 2 lubang ataupun 3 lubang yang menggambarkan tidak khusyuk, tapi lubang di tempat yang berbeza. Kita tebuk secara rawak, tebuk. Kemudian kita cantum balik A4 tadi, satu rim, kita akan dapati A4 tadi tak ada lubang. Sedangkan secara satu-satu helai itu ada je lubang 3. Jadi bermaksud dikira macam tu, dikira lulus. Tapi dengan syarat kolektif lah. Jadi sekarang yang penting cukup markah ke tak cukup markah secara kolektif ke, itu tak kisah. Itu cara Allah nak tolong kita lah tuan-tuan.
Dulu tuan-tuan masih ingat tak, 15 tahun yang lalu kerajaan kita didesak untuk mengambil apa panggil pengajian profesional itu bagi calon yang mengikut merit. Cina duk desak meritokrasi sebab masa tu budak Cina minum susu banyak, makan biskut Tiger agaknya kot cerdik. 15 tahun dulu budak Melayu bodoh hidup kampung. Jadi bodohnya Melayu di kampung bukan sebab dia bodoh, sebab prasarana tak cukup. Bukan sebab budak Melayu bodoh. Kalau Melayu tu semua bodoh, aku bodoh juga lah. Sebab prasarana tak cukup sekolah kampung. Maka kerana desakan tersebut, maka dikeluarlah arahan pengambilan di universiti utama berdasarkan meritokrasi. Jadi pegawai-pegawai universiti takkan nak langgar itu arahan kerajaan. Tapi pegawai yang ada di universiti itu pegawai yang ada iman, nak tolong orang Melayu. Nak buat mana Kalau pakai meritokrasi saja, penuhlah fakulti sains, fakulti perubatan, engineering, budak Cina, India, budak Melayu bila? Tapi kita nak kena tolong orang Melayu sebab orang Melayu bukan orang Melayu bodoh. Dia tidak mendapat peluang yang sama. Tak adil lah pakai meritokrasi. Maka kerajaan pun buat prasarana di sekolah, dan itu ambil masa lama, 10-15 tahun baru sekolah tu dinaik taraf. Tapi apa yang kami pegawai di universiti boleh buat? Buka degree baru, degree pengajian Islam dan sains. Budak Cina tak boleh masuk sebabnya nak masuk kena Islam dulu. Cina tak nak Islam. Jadi ramailah budak Melayu yang boleh ambil pengajian sains melalui peruntukan itu. Jadi kementerian kata, bapa tak ambil meritokrasi, tak cukup syarat. Sebab syarat pengajian Islam dan sains kena Islam dulu. Mari tu kapi. Jadi boleh juga tuan-tuan. Yang penting nak tolong dah orang Melayu. Kau tak nak tolong. Kalau tak erti fikir jadi pegawai, buat apa? Pegawai tu kan cerdik. Fikirlah. Jadi akhirnya di Universiti Melaya itu dapat mengimbangi budak Cina yang masuk berasaskan meritokrasi. Budak Melayu rendah sikit, tapi bila prasarana dah baik, semua sekolah kampung dah naik taraf sama dengan sekolah bandar, maka kita pun cakap kat Cina, mari nak meritokrasi. Track sama tinggi, track sama, kasut sukan sama, mari dia kata tak boleh lah gitu, kena ada kota pula. Dulu cakap meritokrasi dulu, mari nak lumba lagi sama track. Jadi sekarang tuan-tuan, kita tak takut dah meritokrasi, kerana sekolah sama, makan sama, guru sama, prasarana sama. Dulu kamu cakaplah sebab sekolah bandar lebih baik daripada sekolah kampung. Tapi nak sebutnya di sana, itulah peranan pegawai yang baik itu. Nak langgar arahan kerajaan tak boleh. Pegawai itu fikirlah, jangan nak bantu. Jadi Allah pun macam itulah tuan-tuan, lebih kurang supaya mudah tuan-tuan faham. Allah tu tidaklah pegawai tu, tapi saya nak sebut sikapnya. Dia sudah buat peraturan dan dia tak akan tukarlah peraturan tu. Tapi bila dia nak masukkan kita ke dalam syurga, adalah tu caranya. Cara untuk masuk tu ada. Nampak payah tapi bukan mustahil. Nampaknya payah lah tapi tidak mustahil. Kena buat begini, buat begitu, adalah. Maka perkara yang Allah Ta'ala buat itu kan tuan-tuan, orang Kelantan panggil kehing. Kehing tu maksudnya ikhtiar juga supaya orang ni masuk syurga. Itulah yang dipanggil sitrun, cover tu. Cover tu bukan bermaksud ambil kain tutup, bukan. Cover tu bermaksud dia buat itu, buat ini, akhirnya masuk syurga. Mari saya bagi contoh mudah, ya. Tuan-tuan janganlah tekilan saya bagi contoh je. Kalau tekilan kan, Allah manja sangatlah. Contoh mudah. Kita dua tak sama. Tuan-tuan ni bolehlah dikatakan pencing ni baru nak ngaji agama, baru nak jadi baik. Dulu tidaklah jahat, nakal. Yang hamba ni baik lama dah. Kita dua dah, dua track berbeza dah. Kan kita dua track berbeza. Jadi kalaulah masuk syurga ni dia letak pada pengukuran
Siapa pahala banyak, dia masuk syurga. Siapa pahala sikit, dia masuk neraka. Agak-agak lah siapa masuk syurga dulu. Tuan-tuan janganlah terkilas. Saya tanya je, saya tak mengaku pun. Jangan kata perasan. Duk untuk mikir pagi-pagi ni, agak-agak siapa masuk syurga. Ambo lah gebengnya gitu. Lepas tu duduk belakang ambo, tuk email belakang, betul kan? Lepas tu tuk bila, tuan-tuan belakang. Jadi bermaksud bila macam tu kan lain nampak bentuk tu. Tapi Allah dia tak pakai formula tu. Jadi kalau tuan-tuan kata siapa masuk syurga kerana pahala banyak, hamba tak tahu tuan-tuan ngaji dengan ustaz tu lah. Siapa pahala banyak dia masuk syurga, saya ngaji dia. Tapi kalau tuan-tuan ngaji tasawuf, orang sufi dia kata orang yang jadi ustaz dia ada pengukuran lain sebab dia track lain. Orang macam tuan-tuan dia tak pakai ukuran ustaz tu, dia pakai ukuran lain. Sebab apa? Sebab track lain pula. Barulah adil tuan-tuan. Dia tak boleh banding kancing dengan Mercedes. Oh, hamba beli kancing baru 3 bulan, pintu tutup tak rapat. Mercedes hamba beli 20 tahun pun okey lagi. Yalah Mercedes awak basuh tiap-tiap hari, pergi guna untuk pergi kenduri je. Lepas tu balik tak guna. Yang kancing tu kamu guna macam gajah. Betul kan? Wak bawa buah serta buah durian. Ya lah tuan-tuan. Nama pun kacik, bubuh pun gajah, matilah dia. Jadi maksud tuan-tuan, tu tak sama gitu. Dia kena banding. Biar apa panggil square apa benda hamba tak faham juga. Jadi maksud orang yang duduk track ustaz tu dia pakai track dia lah. Orang yang duduk track tuan-tuan ni yang mengaji MCKK ke sekolah Melayu tu pakai track ni. Hak mengaji orang putih track lain pula tuan-tuan. Hak mu pasal muda dulu gedebe habis orang dia kata track lain pula tuan-tuan. Barulah ukuran tu setara. Gitulah. Baru kita rasa adil. Misalnya Allah Ta'ala nak support tuan-tuan supaya tuan-tuan masuk syurga. Tuan-tuan duduk sedih, ambo ni dosa banyak ustaz, ke mana? Jadi Allah sebut dalam beberapa tempat, Allah kata mutawab ya. Lepas mutawab aku convert semua dosa jadi pahala. Ambo kalau baca ayat tu rasa nak jadi pun tuan-tuan nyesal duk pondok tuan-tuan. Allah sebut ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka-mereka itu Allah tukar segala dosa-dosa mereka itu menjadi pahala. Nyesal ruginya jadi ustaz tak pernah masa form 4 bawa budak tina naik motor lepas tu break semua ataupun bawa kasih kita tengok cerita hantu dia takut dia peluk kita. Tuan-tuan buat belakang tu saya tak boleh buat ustaz. Aduh. Jadi nasibnya kalau mikir gitu rugilah saya. Tuan-tuan untung pun lepas tu tukar jadi pahala saya. Oh tak boleh lah. Untuk orang jadi ustaz dia baca ayat lain pula. Quran tu kan banyak ayatnya. Jadi fahamlah kita daripada semua tu bahawa untuk seseorang tu masuk syurga ada satu standard yang kamu perlu penuhi. Dan standard itu konsepnya ialah benda semua orang boleh buat. Dan semua orang boleh buat. Maka sebab itu dia sebut takwa. Takwa tu mu kena achieve takwa tu. Jadi kalau kamu baca ayat pertama, standardnya tinggi lah. Dia punya min tu kan, mood tu kan, dia punya tu tinggi. Tapi ada paras bawah pula. Maka Allah pun sebut yang pertama, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Mu hendaklah bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Kemudian dia pun sebut gapo gak maksud takwa, sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bila aku sebut sebenar-benar takwa itu, aku maksudkan mu kena serah seluruh hidup kamu pada aku. Aku tu maksudnya Allah lah, bukan saya. Jadi kita pun kata boleh buat belaka kok tak. Tuan-tuan, sahabat Nabi pun tak boleh buat belaka juga.
Pernah satu hari orang-orang miskin pergi jumpa Nabi, tak puas hati. Ada benda agama dia tak boleh buat sebab dia miskin. Pergi ramai-ramai jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuru bi amwalihim. Orang kaya-kaya untung sokmo lah ya Rasulullah. Mau minta pergi perang je, orang kaya pergi perang dengan kamu. Sebab dulu tak ada askar regular, semuanya askar volunteer. Beli kuda sendiri, beli pedang sendiri, baju besi sendiri, semua. Jadi orang miskin nak beli macam mana? Tak ada pitih. Jadi orang kaya untung, dia kata, bila kamu ajak pergi perang, orang kaya pergi perang dengan kamu. Kalau menang, lagi kaya, awak balik harta pula. Kalau mati, masuk syurga. Oh, dua tapas, double side. Mati potong, tak mati potong. Kami. Jadi bermaksud, ada je orang yang tak boleh buat benda yang agama suka. Tapi dia tak boleh buat itu bukan kerana tak nak buat, kerana dia tak mampu buat. Jadi kalau Allah kata padai muka, mungkin redok lah. Oh, teruk benar Tuhan macam tu. Siksa orang tak boleh ni. Jadi Nabi kata, jangan risau, ada penyelesaian. Maksudnya Allah terima juga kamu, tapi pakai kayu ukur lain. Maka Nabi kata, sebutlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pahalanya lebih daripada orang tu. Jadi seronoklah orang miskin ni boleh pahala. Lepas tu dekat-dekat nak balik tu ada seorang orang miskin ni cerdik. Dia kata, kalau orang kaya tahu hak ni, dia buat juga. Lah dia hak tu remak, hak ni pun remak juga. Jadi dia sebut untuk orang miskin, lepas tu orang kaya hak ni pun sebut juga. Oh, dia kata rezeki masing-masing lah. Nak kata mana? Kan fahamlah kita bahawa si miskin tu nak juga macam orang kaya buat, tapi dia tak boleh buat, maka Allah bagilah penyelesaian untuk umum. Tapi ada orang hak tu pun dia ambil, hak tu adalah 2-3 orang yang macam tu. Itu cerita lain lah tuan-tuan. Saya pernah terkasar cakap lah, dan Allah hukum saya 12 tahun. Saya satu kali, saya rasa saya punya benih, saya ni subuh. Sebab mak saya beranak 14 orang. Jadi naklah. Lepas tu saya berasa pula bini saya ni sihat, setuh sikit je beranak selalu. Gitulah saya duk berasa begitu. Maka buktinya saya dapat 2 orang anak. Jadi saya rasa bila-bila nak anak, proses je jadi, overconfident. Satu hari pergi mengajar di Pulai Condong. Mengajar di Pulai Condong. Bila duduk di Pulai Condong tu mengajar, sebutlah cerita hadis bila anak Adam tu mati, terputuslah amalannya. Kan iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Itulah hadis yang tuan-tuan selalu dengar. Anak yang soleh, ilmu yang dimanfaatkan, sedekah jariah. Itu pun orang-orang sudah-sudah tu ada seorang orang tina lah, tidaklah tua sangat tapi lebih berusia dari saya. Dengan sedihnya dia kata, Ustaz, kalau saya tak ada tiga-tiga tu, anak pun tak ada, harta pun tak ada, apa panggil, ilmu pun tak ada, lepas tu saya nak ambil mana hak lain? Betul juga soalan dia tu kan. Ada offer tu untuk 3 orang. Orang tak ada belakang tu. Dianya perempuan sehat tapi tak ada orang kahwin dengan dia. Kan tak beranak. Lepas tu pula dia sebab apa tak ada orang kahwin? Sebab dia miskin, tak ada harta pula nak sedekah. Lepas tu bila miskin tak boleh pergi sekolah, bodoh pula. Jadi bodoh, miskin, tak ada orang nikah. Dia nak masuk syurga juga. Maka dia tanya saya tak bengong apa petang tu. Saya kata, pada muka puan lah. Tak tahulah dia melekat aku pun tak tahu. Lepas pada tu tuan-tuan, 12 tahun ambon nak anak Allah tak bagi pada muka.
habis senggeng, habis hobak, habis tareh buat, tak beranuk perempuan, tak beranuk. Oh gila, tak boleh anuk. Kita duk berasa kita sehat, malam Jumaat tu sunat, malam lain wajib. Oh biasa orang lain malam Jumaat wajib, malam lain tak buat. Tak beranuk tuan-tuan. Saya teringat sangat dekat pakcik tu. Kau tanya saya, kata siapa lah tanya aku berdosa, astagfirullah. Mungkinlah kena hukum tu barulah boleh anuk. Umur nak tua dah baru masih ada baby lagi tuan-tuan. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, apa yang saya nak sebut, tidak adil lah kalau tiga tu, pasal orang yang berada di luar dari skor tiga tu, dia tanya kita, kita kata pada dia mukamu, habis dia tak nak masuk syurga ke? Dia nak masuk syurga juga. Bapa offer tu tak dapat kat dia. Offer tu tak adil lah. Kan kamu yang bagi rezeki Allah. Kenapa kamu bagi rezeki pada orang-orang tertentu, lepas tu kamu pun kata orang tertentu tu, aku tak dapat, kenapa? Jadi bermaksud Allah tak akan bersikap begitu. Allah Maha Adil. Tak mungkin berlaku corak berfikir begitu pada Allah. Dia Maha Adil. Maka sebab itu bila bercakap pasal takwa, takwa ialah penanda aras yang boleh dicapai oleh semua orang. Cuma orang tu tak buat, oh tu salah mung lah. Nak kata macam mana? Tapi kalau orang tu buat tapi tak boleh juga, itu tak adil lah. Maka dia letak takwa. Maka bila bercakap takwa, mula-mula disebut haqqa tuqatih, membuat sepenuh hati. Lepas tu dia pun sebut penanda aras hak bawah pula. Jadi seolah-olah kita ada dua garis. Satu garis yang paling tinggi, ada garis yang paling bawah. Maka biarlah kita duduk di antara garis itu. Okeylah. Maka dia sebut dalam ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum. Dia sebut ayat lain, bertakwalah kamu kepada Allah, wahai hamba-hambaku, pada kadar yang kamu mampu. Jadi bila sebut bertakwalah kamu pada kadar yang kamu mampu, apa dia nak pada takwa? Dia naknya buatlah, aktif tu. Dia nak mau buat. Bila kita buat, kita nak buat yang sebaiknya. Tapi kalau tak capai, buatlah pada kadar yang kamu mampu buat. Tapi tak buat tu tak betul tu. Tak buat tu tak betul. Misalnya saya cakap dekat orang, saya kata saya ni kalau Isnin Khamis selalu niat puasa. Dia kata kenapa Ustaz cakap gitu? Iyalah sebab ada hari boleh puasa, ada hari tak boleh puasa. Oh macam budak-budak. Ya. Sebab Isnin Khamis tu kan puasa sunat. Jadi tiap-tiap kali bangun pagi niatlah nak puasa. Puasa ke tengok hari lah. Kena lepas-lepas Viva tu, anak murid jamu nasi Arab, dia nak balik dah negara dia. Tak makan kan kesian, tak puasa. Tapi puasa dah separuh, niat dah. Niat dah nak buat dah. Dia cerita tu bukan cerita saya, cerita ambil Nabi. Ambil dari Nabi. Nabi lepas dia berzikir sampai naik matahari, dia sembahyang duha, pada tu dia balik nak makan nasi. Yalah, maksud makan nasi tu, tuan-tuan janganlah cari hadis, ada hadis makan nasi. Maksudnya nak balik ambil sarapan lah. Orang ni kadang-kadang dia tak faham. Orang Kelantan ni dia ada term dia. Kalau tanya orang Kelantan, dia mau makan dah. Kalau dia tak makan nasi lagi, dia makanlah gajah pun tak makan lagi. Tuan-tuan, satu tanya saya lah, sok makan dah? Dok lagi. Dok tu bukan bermaksud tak ada benda masuk dalam perut dia, masuk dah. Kan sakwe dah 12 heci dah, tapi dok lagi. Sebab makan nasi tu baru dia kira makan. Dan saya difahamkan orang Jepun pun macam tu juga. Jadi kira negara maju lah tu, setara tuan-tuan. Jadi maksudnya nak Nabi tu dia sudah semayang duha apa semua tu, dia balik rumah nak makan. Dia meniak nak makan pun. Balik-balik rumah tanya bini dia, ada sarapan tak? Dia kata tak ada apa bah. Gitu kat puasa. Betul kan? Jadi bermaksud tuan-tuan, dia puasa itu kan selepas tak boleh makan. Jadi samalah juga ambo buka puasa sebab orang suruh buka puasa. Kalau tak suruh, puasa lah. Tapi bermaksud hasrat tu kan ada.
Hasrat tu ada. Takkan Allah tak nilai hasrat orang? Tuan-tuan jadi pegawai kerajaan dulu, tak ada langsung hasrat nak tolong orang Melayu. Teruk benar tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan jadi pegawai, ada hasrat nak tolong anak bangsa, nak berlaku adil, okey dah tu, boleh buat tak boleh buat cerita lain. Tapi paling kurang, ya, aku nak tolong orang ni, aku nak tolong orang ni, aku nak tolong orang ni. Satu kadang-kadang bila kita mari masjid kan, kita jumpa pegawai kanan pencing, dia duk kutuk pegawai muda masa dia pencing. Apalah tak buat tu, tak buat tu. Lepas tu kita pun tepuk paha dia. Dulu duk situ dah apa tak buat? Dulu dia duk komen gogong tu, dia duk situ juga dulu ya. Dia tak buat apa. Lepas tu lah mulalah janganlah marah kat orang, kita sendiri tak buat juga. Mungkin dia ada hasrat tapi tak ada peluang, kita pula ada peluang tapi tak ada hasrat, jadi sama je lah, sama-sama tak buat. Jadi bermaksud sekarang, apa yang penting kita nak buat. Maka sebab itu dibaca fasa taqwa tu dengan dua ayat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, satu garis ke atas tu, fattaqullaha mastata'tum, satu garis pula kat bawah. Habis apa yang perlu kita buat? Buat ajalah. Kadang-kadang ke atas, kadang-kadang ke bawah. Kenapa naik turun tu? Itulah yang kita mengaji dalam tauhid itu. Iman tadi kan naik turun tu. Jadi bila iman tadi naik turun, kita bagi semayang masjid, ada kala khusyuknya panjang, ada kala khusyuknya sikit, tapi yang penting semayang dan cuba untuk khusyuk. Bagi Allah cukup dah tu, cukup dah tuan-tuan. Nak macam mana tuan-tuan? Nak suruh graf tuan-tuan naik tak turun-turun? Ada orang yang macam tu mati belaka tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan nak gerak turun tak naik-naik macam bursa saham Malaysia. Teruk benar tuan-tuan. Jadi hak bagusnya naik, turun, naik, turun. Itulah yang kita sebut tadi. Jadi sebab itu apabila kita sebut satu pengukur pun boleh ubah tu jangan terlalu tinggi sehingga dia mustahil, dan jangan terlalu rendah sehingga orang tak buat apa. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau semua orang berpegang pada hadis Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jannah. Kita semua ni pegang hadis tu je. Siapa sebut la ilaha illallah maka dia masuk syurga. Dia merokok, dia ambil rasuah, dia buat apa? Buat ni? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa hadisun sahih. Pasal apa? Pakai hak tu lah. Pun orang hidup ni tuan-tuan pakai yang tu satu tu. Tapi nak nafi yang tu pun tak boleh juga tuan-tuan. Jadi apa yang lebih baik ialah kita kata kamu jadi orang beriman, kamu nak masuk syurga ada standard dia. Dan kamu kena cuba penuhi standard itu. Dan standard itu ada dua garis. Satu garis maksimum, ada garis minimum. Maka sebab itu kita tengok semua manusia berfikir pun macam tu. Tuan-tuan buka bonet depan kereta tuan-tuan akan tengok air dalam radiator. Ada maksimum, ada minimum. Tuan-tuan pergi dekat bateri, ada maksimum, ada minimum. Tuan-tuan pergi kat minyak brek, ada maksimum, ada minimum. Tuan-tuan duduk kat kereta, tuan-tuan tengok dashboard tuan-tuan, ada meter. Dia ada kuning, ada merah, ada putih. Kenapa semua orang berfikir begitu? Bermaksud tuan-tuan, dalam hidup ini kita semua tak sama. Allah buat kita tak sama. Tak sama dari segi kecenderungan, tak sama dari segi upaya, tak sama dari segi peluang, tak sama. Kerana Allah nak buat macam tu. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah sengaja beza-bezakan kita dalam pemberian dia. Jadi bila dia sengaja bezakan kita, lepas tu dia bagi satu penanda aras yang serupa untuk semua orang. Hamba rasa tak adil gitu tuan-tuan. Tak adil begitu, sedangkan Allah Maha Adil. Jadi tanda Allah Maha Adil, dia jadikan kita tak sama, maka dia beri dua garis lintang yang menjadi penanda arah. Satu yang paling tinggi, satu yang paling bawah. Jadi aku ukur kamu bukan achievementnya, tapi aku ukur kamu pada keaktifan kamu. Buat
Membuat. Bila membuat, itu yang ayat 7 dalam surah Al-Lail, innama al-awababaki fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Allah kata mau buat dulu, lepas tu aku follow kamu, aku tolonglah biar jadi. Jadi bila sebut tolong supaya dia menjadi, ada dua jenis tolong lah. Satu tolong dia supaya benar-benar menjadi, satu tolong dia turun graf dulu juga lah tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk dalam bidang pendidikan, kadang-kadang kan bila kita tengok anak-anak kita, dia dengan kita, dia kata, ayah SPM dulu berapa? Tanya kita, yang kita ni ketua pengarah pendidikan, dia tanya kita, ayah berapa SPM? Kita berkata, aku ambil 2 kali SPM tapi zaman British tu lah, gitu bla bla. Oh, malu kok ram orang sebelah, capu dah. Apa yang kita buat? Kita senyum je lah, sebab dia bukan cerdik sangat. Mujur tahu tu gerah rendah. Tak tahu kan nak cerita berlaku benda tu akta rahsia, betul kan? Tapi nak sebutnya, bila kita mapping semua masuk sistem, kita tengok tak ramai orang boleh kementerian nak banyak ni. Betul macam mana? 55 turun geragur tu kok. Keluar tu kok. Padahal bodoh lagi tuan-tuan. Bodoh tak ada lagi. Cumanya gitu. Macam tuan-tuan yang ngaji sekolah Inggeris, tok guru tuan-tuan kan Mak Saleh. Budak-budak kita learning, tok guru dia orang Melayu. Dia ngaji Inggeris, tapi Inggeris dengan Mak Saleh yang baca sastranya Shakespeare tu lain dengan baca sastranya ditulis oleh Tony Wong dan Clemmy Long tu. Dia Inggeris juga. Itu yang bila jumpa dengan pensyarah tu, oh hebat demo orang have. Kita pun bingung, kenapa dia have. Kena kau ada, have tu kan ada. Dia nak sebut orang berada tu, dia sebut orang have. Inggeris lah tuan-tuan. Pelik apa? Kalau balik-balik orang tu cakap Inggeris tu. Tapi tuan-tuan ngaji Inggeris di MCKK kata penting pala aku budak ni. Jadi samalah tuan-tuan dengar budak sekarang cakap Inggeris, tuan-tuan gelak. Ambo dengar tuan-tuan cakap Arab, ambo pun gelak juga tuan-tuan, guling-guling tuan-tuan. Tapi bagi kita, dia dah usaha, okey lah, betul kan? Dia usaha dah, dia buat. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, Allah Ta'ala tu gitulah. Hamba rasa bila tuan-tuan faham elok-elok pasal Tuhan kan, Tuhan tu tak payah mana tuan-tuan. Tuhan tu dia tak adalah payah sangat nak faham dia. Cuma banyaknya kita duduk salah faham, salah tanggap tu yang duduk serabut dengan dia. Dia tu cukup baik sangat, suka tolong orang dan begitu. Jadi itu perkara yang pertama dia punya pemboleh ubah, iaitu aku letak padanya takwa. Dan takwa itu ialah perkara yang siapa usaha dia dapat. Bukan takwa itu seperti ras, bukan seperti warna kulit, bukan seperti susuk tubuh orang. Yang tu payahlah kalau buat macam tu. Tapi dia letak pada satu nilai, yang mana nilai itu semua orang boleh usaha. Dan cara capai nilai tadi, dia bagi 2 garis. Satu garis paling tinggi, satu garis paling bawah. Maka cubalah kamu bertakwa di antara 2 garis lintang tadi. Okeylah tuan-tuan, rasa tak ada payah pun. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sebut kamu akan masuk syurga sebab aku cover. Sebab aku cover. Jadi bila kamu dah usaha, dan kamu usaha macam-macam pun ada yang tidak sempurna, maka sebagai orang yang menilai orang, dan dia pula saat ini maha pengasih, maha penyayang, maka dia menjadikan dirinya tadi sebagai Tuhan yang suka menolong orang tadi, terutama orang yang sudah berusaha tapi cacatnya masih ada, lemahnya masih ada. Cara tolongnya ialah melakukan beberapa bypass yang boleh cover yang lain. Tuan-tuan, banyak sangat perkara yang Allah Ta'ala beri bypass. Macam jantung tuan-tuan tu lah, dia pakai ambil beruf masuk sana, dia ambil beruf dia lepas sana.
Mari hamba sebut sebahagian, banyak-banyak tinggal ke ustaz lain pula lah. Sebut sebahagian. Pertama, Allah Ta'ala dia buat kita lemah, betul kan? Dia tak boleh buat kita hebat, sebab dia dah buat makhluk yang kuat. Kalau dia buat kita kuat, maka Allah Ta'ala tu buat benda sia-sia kan? Dah tu kan, bila Allah Ta'ala sebut dekat malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, dia kata aku nak buat makhluk lain, maka malaikat kata ada dah ni cukup dah. Bermaksud kalau Allah nak buat seperti malaikat, maka Allah tu buat benda sia-sia. Dah ada dah, upgrade je lah. Apa nak pergi buat hak lain, nak buat yang lain. Jadi pastinya yang dibuat itu tidak seperti makhluk yang sudah sedia ada. Kuat tapi tak mungkin baik, itu setan, ada dah. Kuat tak mungkin jahat, ada dah malaikat kan? Gapo tinggal lemah boleh dua-dua. Lemah jahat pun boleh, baik pun boleh. Tapi tuan-tuan tuan-tuan nak kuat, jadi orang yang duk pergi gym, itu perasaan kuat je, tak kuat-kuat pun. Mari kita pakai formula kuat. Nak pakai formula apa? Kalau kita kata orang kuat itu mereka boleh mengangkat beban 5 kali ganda berat tubuhnya. 5 kali ganda beban tu lebih berat dari tubuhnya, maka kita kira orang kuat. Jadi kalau orang yang pergi gym tu berat dia 70 gram, dia kena angkat paling kurang 350 gram. Cuba angkat patah tangan, tuan-tuan. Dia tak boleh angkat. Tapi semut, tuan-tuan, semut tu dia boleh angkat 7 kali ganda beban itu berat daripada tubuh dia. Saya tak tahu, saya baca ensiklopedia. Kalau tipulah penulis tu. Walaupun benda yang semut bangkak tu kecil, tapi jangan kira kecil besar, kita kira nisbah tu. Semut boleh angkat 7 kali ganda berat tubuh dia. Gagah lah. Kita walaupun 70 kg, jangan duk tengok hak ceramah ni, ceramah lagi tak kuat. Maksudnya tuan-tuan, kita 70 ataupun 100 kg, kalau saya ni 100 cukup-cukup, bermaksud 7 kali ganda, saya kena angkat 700 kg, kena pikul kereta tu. Mana ada orang buat, tuan-tuan. Jadi bermaksud kita lemah belakang fizikal, lemah ke apa benda. Jadi sekarang tak payah fikir nak menguatkan, sebab kita tak masuk syurga mengukur dengan kayu ukur kuat. Dia tak buat. Sebab kalau dia kata mu nak masuk syurga kena kuat, kita akan tanya dia, kenapa tak buat awal-awal lagi kuat? Dia nak masuk syurga dengan kuat. Jadi dia kata tak payah fikir pasal kuat, kekal je dengan lemah tu. Kekal je dengan lemah, asalkan mu usaha. Maka sebab itu turun ayat Quran, wallazina jahadu fina layahdiyannahum subulana. Mu buat dulu, lepas tu aku tolong lah. Kan ada banyak hadis, abdi lau ataitani habuan, hamba aku kalau mu mari kat aku merangkak, aku mari dekatmu berjalan, mu berjalan aku berlari, mu berlari aku sepantas kilat. Bermaksud Allah tak ada lah kata jalan lah jauh lagi tu, jalan-jalan lah, cakap banyak tu. Dia berjalan, dia pun mari kat kita. Masalah sekarang kita tak berjalan-jalan, duduk. Marilah kita pula Tuhan, mari sini. Dia kuat kita, kan kita ni kuat Tuhan, mari sini. Lepas tu demo, kawan kan dah demo buat lemah, demo lah kena mari. Dia pun tanya, siapa Tuhan sekarang? Aku kemung. Jadi kalau kita hamba, menggerak je dulu, menggerak, aku mari. Kan kita ada satu jabibik, orang bubuh bagai kemah tu kan, dia ada 2 tali. Kita tarik kat sini, lepas tu tarik kat sini, dia pun cetung, betul kan? Tuan-tuan tak je tengok, memang kaya sungguh. Ambo pakai beg tu dulu, duit scaling apa benda kan, tuan-tuan kan? Kita tarik. Jadi dia tarik tu bukan sepehak tarik, belah sini pun tarik, belah sini pun tarik, barulah benda tu tertutup. Maka Allah kata, aku macam tu bergerak dengan kau. Tidak aku pasif, kau aktif. Kau aktif je, aku aktif. Kau aktif, aku aktif. Malah aku berkali ganda lebih aktif dari kamu.
Cuba tengok cerita dosa. Allah tak marah pun kita dosa. Tak pernah marah kita dosa. Cuma yang dia kata, hamba aku, mu ni segan nak minta maaf dengan aku lebih awal daripada aku segan nak maaf kamu. Maksudnya engkau lebih awal jemu nak minta maaf berbanding aku yang memaafkan. Sepatut akulah dulu marah kamu. Serabut Faisal ni, dosa minta maaf, dosa minta maaf. Tak, aku tak serabut dengan mu, minta maaf aja. Jadi bermaksud tuan-tuan nak marah apa dengan Tuhan? Oh, Allah cukup baik sangat. Kerana apa? Kerana sistem itu dia dah buat yang terbaik. Memang dia buat lemah, maka pengukurannya mengikut skala lemah. Dia buat malaikat, pengukuran malaikat mengikut skala kuat tu. Kan kita pernah dengar cerita Harut wa Marut. Kita dengar Harut wa Marut tu dua malaikat yang duduk ngomeng tentang manusia, duduk kutuk kita. Apalah manusia ni, teruk lah kamu duduk kutuk. Lepas tu Tuhan tanya dia mau, tak adalah Tuhan tu cakap Kelantan, dia cakap apa pun tak tahulah. Dia tanya dua orang tu, dia mau nak turun kau bawah tera hidup manusia sekali. Jadi dua orang malaikat tu setuju nak hidup seperti manusia, nak kutuk manusia ni teruk sangat. Maka Allah turunkan dia ke bumi, bubuh pada dia nafsu. Sebelum pada ni tak ada nafsu. Tuan-tuan, dia turun hari pertama tu ngeceh berapa dia ngorak dah hari pertama. Kita paling kurang 14 tahun baru ngorak ke juru. Tunggu dia hari pertama je boleh ngorak dah manusia. Naik hari kedua dakak dah, hari ketiga berzina dah. Aduh, malaikat tu tuan-tuan 3 hari ada nafsu punya teruk. Tuan-tuan ada dah 67 ni tak buat lagi. Kira hebat lah tuan-tuan. Hebat dah tu tuan-tuan, boleh kawal dah tu. Tapi nak suruh kita jadi malaikat tak mungkin. Kita takkan jadi malaikat, tapi kita boleh kawal. Yang adalah tu silap, salah sikit-sikit itu, padahal dengan benda yang kita bawa tu. Jadi sebab itu Allah Ta'ala takkan ukur apa yang dia buat dengan Harut wa Marut dengan dia buat pada manusia. Jadi tadi yang saya sebut tadi, bila Allah Ta'ala cover kita perkara yang kedua yang menjadikan kita boleh masuk syurga, dia pun buatlah beberapa sistem, yang mana sistem itu boleh bypass banyak benda. Misalnya disebut dalam satu hadis Nabi, rufi'a an ummati al khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Kata Nabi, tidak dikira dosa walaupun perbuatan itu memang dosa. Dari segi perbuatannya dosa dah, tapi kerana ada beberapa klausa peruntukan tu, dekat akhirat nanti dia panggil Ctrl A delete, dia buang hak dosa tu, ataupun dia select buang kes. Macam Datuk Najib kena 14 buang belaka, betul kan? Lepas tu mari pula 47, ikutlah, lebih kurang gitulah, dia buang. Jadi apa dia punya klausa? Pertama sekali terlupa. Betul kan? Kita terlupa. Bila-bila kita terlupa, banyak benda yang kita terlupa ni. Tapi perbuatan terlupa tu sudah ditulis oleh Roket Atik, dosa lah. Sebab Roket Atik dia mana tahu mana baik, dia pakai tulis je. Jadi bila tengok dia tulis tu banyak nak masuk syurga guana ya, maka Allah pun kata, cuba sembok kes-kes yang dibuat kerana terlupa. Dia pun tik 15% delete pendakwaan. Alhamdulillah, itu masuk cover lah tu tuan-tuan. Dia buat cover pula. Yang kedua, tengok kes pula banyak lagi ni, nak buat macam mana. Dibuat pula kerana tersilap ni disebabkan tak tahu. Sebab tu bila tuan-tuan ngaji dengan ustaz kan, ustaz kata salah ustaz ya, lama-lama dah buat, astagfirullah, tapi tinggal dah lah, terlepas pula tuan-tuan. Betul kan? Ustaz tahu lama ni tak boleh buat lah. Tapi sekarang buat pula, tanya lah, tak boleh lah, dah tahu dah tu. Jadi buang kes lagi lah sekali tuan-tuan. Ada 3 perkara je hak baki, tapi jangan main 3 perkara tu hak besar, hak tu masuk neraka tu tuan-tuan, hak lain buang belaka dah. Jadi bermaksud tuan-tuan, orang sufi kata Allah hebat sungguh, Allah cover kita, yang tu buang.
tinggal sikit je. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, Allah tu cover kita sampai begitu sekali. Itu kita cerita cover akhirat, tak cerita lagi ataupun tak sebut lagi mengenai cover dunia. Tuan-tuan, mari kita tengok cerita Adam, dan kita tengok beberapa tafsir mengenai Adam tadi, mengenai Adam, di mana jika kita andaikan bahawa Adam tadi dia duduk di syurga tu, dia memang tak ada pakaian, dan kalau kita kata Adam tu berdosa kerana tak ada pakaian, kita cakap kat dia tidak mukallaf lagi masa tu, kerana taklif berlaku di luar syurga, taklif tidak berlaku di dalam syurga. Misalnya kita kan semua tahu, bila kita masuk syurga, kita tak ada dah sembahyang duha, kita tak ada je apa panggil doa awal tahun, akhir tahun, kita bebas buat apa saja. Jadi bila Adam duduk di syurga itu, masa tu Adam mempunyai visa, keizinan untuk duduk di syurga, dan visa ataupun keizinan duduk di syurga itu terbatal jika dia makan buah khuldi. Itu syarat dia duduk dalam syurga. Jadi bila Adam alaihissalatu wassalam dia duduk dalam syurga, lepas tu dia makan buah khuldi, maka Adam pun nampaklah auratnya. Perkataan nampak aurat tu ada dua makna. Pertama, pakaiannya hilang, atau sebelum ni memang dia tak pakai dah, cuma dia tak nampak sebelum ni. Okey, macam mana tuan-tuan nak faham? Mudah aja tuan-tuan, mudah nak faham. Kita duduk kat rumah kita tu, dia bukan, kalau kita anak 4 orang, kita isteri kita kata dalam rumah ni ada 4 orang yang bernyawa, tak betul. Dalam tu banyak makhluk bernyawa, banyak, ada lipah, ada ular, ada tikus, ada anak-anak, ada belaka. Tapi kenapa bila kita masuk rumah kita nampak kosong ya? Kenapa? Sebab Allah Ta'ala campur dalam hati semua binatang lain tu, jangan keluar agar tuan rumah tak nampak selagi dia ada. Sebab tu lipah hok keluar tu memang mati. Cuba kita semua tidur di bubur sensor apa tak tahulah, ada kat sesungut lipah kau tikus. Kita tidur kan tuan-tuan, dia berjoget macam malam merdeka tuan-tuan. Maksudnya kat bawah tu banyak sangat. Yang tak nampak itulah yang kita rasa tak ada. Jadi samalah juga dalam hidup ni, kita duduk kat dunia ni, tuan-tuan duk rasa dunia ni banyak lagi space. Tak ada space dah tuan-tuan. Jin nak duduk awal kat sini tak ada tempat dia nak duduk. Dulu dia duduk dalam hutan, kita duduk tepi sungai. Ni habis hutan kita tebal buat kelab golf, nak duduk mana tuan-tuan? Bila dia mari dulu muncul, dia tak sama kita dekat mahkamah ya. Kalau ikut peraturan asal, siapa dulu buka tanah tu hak dia. Hang nak jawab kan tuan-tuan? Kan kita gondol habis bukit tanah kelapa sawit buat tu, jin kata aku nak duduk mana? Itu yang kat ceras tu, habis ular masuk dalam rumah orang, nak marah ke dia, yang demo tebal habis payah tambuh, kau duduk mana? Jadi sebab itu tuan-tuan, Nabi marah sangat siapa buat rumah besar ataupun buat rumah tak duduk. Nabi kata sekeji-keji rumah ialah rumah yang dibuat lepas tu tak duduk. Sebab tu rumah tuan-tuan banyak hantu. Sebab tuan-tuan tak ada orang, buat rumah banyak bilik. Kenapa rumah ustaz tak ada hantu? Sebab rumah ustaz sepit, aja nak duduk pun tak selesa. Dia duduk rumah tuan-tuan lah. Rumah tuan-tuan tu maksudnya rumah orang kaya lah, rumah besar tu, hak sampai 16 bilik. Macam rumah Datuk Siti tu ada 12, Datuk Arif lagi banyak hantu kali duduk situ. Jadi maksud tuan-tuan, dia mau ambil kawasan luar-luar. Tapi bila dah macam tu, macam mana nak buat supaya space itu nampak ada? Jawabnya, ejah kat mata. Allah ejah mata kita ni, kita tak nampak jin. Jadi nampak kosong lagi lah. Oh, kalau kita nampak tak terberok tuan-tuan, tak masuk tandah duduk tu berekok 5 ekor di atas kelipah berok bila tuan-tuan.
Tuan-tuan nak kata jin tak ada? Ada kan, ada doa Allahumma inni a'udzubika minal khubus. Ada. Lepas tu nak buat macam mana? Dia klik bubuh megapiksel ke apa benda ke, dia tahap rendah tak nampak. Cuma tuan-tuan bayangkan Allah Ta'ala kuatkan mata tuan-tuan, nampak kuman, tak makan nasi tuan-tuan, buang serta merta nazir masjid. Apa ni kotor, kuman penuh. Lepas tu dia ejah mata tak nampak kuman. Tu yang jatuh ambil lagi makan. Kuman. Jadi tuan-tuan, penyelesaian tu dia ada kala penyelesaian kena upgrade orang tu. Kadang-kadang penyelesaian tak perlu upgrade orang tu, biar dia duduk situ, turun graf, buat bypass, selesai juga masalahnya. Selesai juga masalah. Jadi sebab itu apabila kita sebut nak masuk syurga, satu nilai yang semua orang kena terima bila nak masuk syurga, Allah Ta'ala sebut berkali-kali dalam Quran, innal lazina amanu wa amilu salihat. Dua tu je. Mu beriman dengan Allah, lepas tu mu buat, masuklah syurga. Jangan ditanya nak buat tak agama, buat ya. Bila mu buat, fasanu yassiruhu lil yusra. Kan ayat 7 tu Allah janji, mu buat je, aku tolonglah. Aku tolong. Jadi bila kita sebut seorang manusia nak tiru perangai Allah, macam tadilah pegawai di universiti, begitu juga tuan-tuan mungkin duduk di kementerian dulu, tuan-tuan buat begitu. Ambo ingat pegawai Kesda, ada pegawai Risda kampung ambo tu banyak sangat tolong orang kampung. Kalau ikut atas kertas Risda buat, pakar tak boleh tanam semula lah orang kampung tuan-tuan. Sungguh orang kampung tak ada duit, tak ada apa. Jadi macam mana nak dapat bantuan Risda? Dia lah orang Kelantan sebut buah sepelek, dia panggil. Mocik buat gini. Kat kita ambo dulu balik-balik daripada Mesir tu, ayuh tinggal senapan satu. Lepas tu ikut peraturan polis, kalau tak cukup tanah 10 hektar tanah dusun, tak boleh ambil senapan tu. Gak duk kampung ada senapan tuan-tuan, orang tak mari di rumah biar tak ada peluru pun, ada senapan tak bodoh sana. Jadi orang tahulah ayah saya Cikgu Amik tu ada senapan. Jadi dah ayah meninggal, kena pergi hantar bala polis. Lepas tu ambo mengut ustaz kan anti keganasan. Duduk gak mok kata kenapa ayahmu duduk sana, kenapa ayahmu tu kata sudah nak buat kitanya Taliban takut tak boleh nak kawal tembok habis orang lah yo. Duk diam-diam mak saya bising, pasal nak buat macam mana. Mak marah aku pergi jumpalah seorang ketua balai polis, ketua polis pencing dekat Kuala Lumpur. Ceritalah pasal senapang. Dia kata ustaz, bukan senapang tu sayangnya, lesen tu. Kenapa orang tak pakar dah, ayah ustaz pakar tu berkarat dah. Lesen tu ustaz mahal. Oh betul juga ya, aku duk ingat kau senapan tu, aku tak pakar dah beli senapan lain. Betul juga. Lepas tu kira tanah adalah PK hak buat dusun. Oh tak boleh lah tu, tak boleh. Kalau ustaz ni kita ngaji dengan ustaz bab tasawuf, main ustaz kena ngaji dengan hamba bab lesen senapan, main sini dia pajar ustaz buat begini, tak boleh ajarlah kat tuan-tuan betul kan. Ajar tengok tubik 20 mega. Gila bala polis itu. Lepas tu sokong dia hamba tulis lah, orang pegawai polis tu dia kenal lah hamba tu. Oh boleh lesen tuan-tuan sekarang. Maksudnya tuan-tuan, itu pegawai yang baik, itu yang kita panggil tiru perangai Tuhan tu. Ada benda yang baik kita tolonglah. Kalau nak ikut betul-betul, tak ada lah tuan-tuan, ada lah. Semua orang masuk universiti tuan-tuan tak payahlah. Kadang-kadang pegawai Melayu pencing, dia terlupa bahawa dia boleh beasiswa dulu, bukan kerana cerdik sangat, kerana pegawai lama tu nak tolong dia orang Melayu tu je boleh ya. Lepas tu dia jadi pegawai, apalah kamu tak cukup standard, padahal dia orang tengok Fahid tak ada apa pun, dia tak ada apa juga. Jadi sebab itu orang sufi kata tirulah perangai Allah. Tiru perangai Allah tu. Apa perangai Allah? Ya, kita letak satu standard, mu kena buat, mu kena. Tapi untuk orang tu kalau dia tak capai ke sana, tolonglah dia, bagi peluang, bagi kerusuh, beri galakkan. Lama-lama dia capailah.
Dan bila dia capai, kita pesan kat dia pula, kamu kena ikut kitaran yang sama. Aku dah tinggal tempat ni, mu duduk tempat aku, maka ada orang lain pula naik, beri peluang, beri galakan untuk dia capai. Maka kitaran tu kan baik sangat, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang ada orang dia lupa, dia ingat dia perfect sangat, sedangkan hakikatnya tak ada apa pun. Akhirnya dia punya rantaian yang cantik itu dia terputus. Bila terputus, itulah jadi damage sana, damage sini, itu dan ini. Jadi itu maksud laula jamilu sutrihi, kalaulah tidak eloknya cover Allah itu, pasti amalan yang kita lakukan itu tidak layak untuk diterima. Tapi kerana Allah Ta'ala itu suka tolong manusia, maka itulah bentuk-bentuk yang Allah Ta'ala tolong. Dan kita pun sebagai orang yang belajar tasawuf, cubalah tolong orang lain dalam lingkungan yang kita mampu. Janganlah terlalu berkira, kerana kalaulah orang terdahulu dulu mereka berkira sangat dengan kita, kita mungkin tak dapat capai apa yang kita ada sekarang. Saya setakat itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.